Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang saleh fid darain, amin Allahumma amin. Muka surat 198, tanda tawakal. Orang yang benar-benar bertawakal ada 3 tandanya, iaitu yang pertama, hendaklah dia tidak mengharapkan sesuatu dan tidak takut siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alamatnya ialah dia selalu berdiri di atas kebenaran terhadap orang yang selalu diharap-harapkan atau yang ditakuti daripada makhluk, seperti para amir, iaitu pemimpin, dan para sultan dan penguasa. Kedua, jangan sampai dimasuki hatinya fikiran tentang rezekinya, kerana telah ada yakin kuat tentang jaminan rezekinya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya menjadi tenteram ketika ketiadaan apa yang diperlukannya, seperti tenteramnya hati pada ketika adanya, malah lebih tenteram lagi. Ketiga, hendaklah hatinya tidak terlalu bimbang ketika di masa-masa adanya sangkaan takut, kerana mengetahui apa yang diselisihkan Tuhan tentu tidak akan menimpanya, dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan untuk dirinya tidak akan terselisih daripadanya. Dan semaksud dengan inilah diberitakan daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengannya, bahawa dia pernah berpidatur tentang permasalahan qadar di hadapan orang ramai. Lalu dengan tiba-tiba terjatuh seekor ular besar ke atasnya. Maka semua orang yang berada di majlis itu lari bertempiaran kerana takut dari bahaya ular itu. Ular itu pun memanjat ke tengkuk Tuan Syekh ini dan memasuki salah satu belahan pakaiannya dan keluar dari belahan yang lain. Sedangkan Tuan Syekh ini tetap tidak memperdulikannya, malah terus menyambung pidaturnya. Pernah seorang syekh ditanya ketika dia diletakkan di dalam sarang singa, diletakkan di kandang singa untuk dimakannya. Namun singa itu tidak mengapa-apakannya pun. Apa yang engkau fikirkan pada ketika engkau dilontarkan ke dalam kandang singa itu? Jawab syekh itu, dalam hukum hakam apa yang diketahui dari keganasan singa serta mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, iaitu memandai lah adanya Allah bagiku dan dia itu adalah sebaik-baik tempat untuk menyerah diri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk pada bulan Rejab, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat sampai ke bulan Ramadan. Dan sebahagian ulama menambah, wa a'inna 'alal qiyam was-siyam wa tilawatil Quran wa hafazna minal atham, dan bantulah kami untuk
Inna alal qiyam, untuk berdiri, ini di bulan Ramadan. Wasiyam, dan berpuasa di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran, dan peliharalah kami daripada melakukan dosa-dosa. Amin, Allahumma amin. Dan di bulan Rajab, seperti yang diketahui, kita digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan daripada ibadat-ibadat lain yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti berpuasa, seperti bersedekah. Bahkan sebahagian ulama mengatakan kalau kita ada kemampuan, kita boleh berkorban di bulan Rajab seperti mana kita berkorban di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dipanggil Udhiyah, bulan Rajab dipanggil Atirah. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, kita boleh korbankan seekor kambing, dan kemudian kita boleh bahagi-bahagikan kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat untuk menggembirakan mereka. Naam. Ianya salah satu daripada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cuba untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan-bulan ini, insya-Allah. Dan banyak istighfar-istighfar yang di-share dekat WhatsApp dan sebagainya yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Naam. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam membahaskan tentang tawakal, kita dah sebutkan apa definisi tawakal dan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan tawakal dan prinsip-prinsip tawakal, dan adakah tawakal itu mengambil asbab ataupun berubat bercanggahan dengan sifat tawakul, dan kita dah bahaskan perkara-perkara tersebut pada pengajian yang lalu. Maka dekat sini Imam Haddad mengatakan tanda orang-orang yang benar bertawakal ada 3. Yang pertama, hendaklah dia tidak mengharapkan sesuatu dan tidak takut siapa pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya takut dan hanya harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang yang hanya takut dan harap kepada Allah, dia orang yang ada prinsipal. Dia orang yang duduk di atas kebenaran. Di mana kebenaran, di situ dia ada. Dia bukan orang yang di atas pagar. Mana angin tolak dia, kat situ dia pergi. Nah, jadi dia dekat mana ada kebenaran, di situ dia ada. Dan untuk berdiri di atas kebenaran itu, tak kisahlah siapa-siapa yang menghalang dia, ataupun siapa-siapa yang kebiasaannya orang-orang seperti itu ditakuti, tapi dia tak takut. Sebab apa? Sebab dia berada di atas kebenaran. Maksudnya dia bukan, kalau depan orang ni dia tak buat, depan orang ni dia buat. Tak. Maksudnya dia berdiri di atas kebenaran. Apa-apa yang benar, itu yang dia akan tegakkan, itu yang dia akan katakan. Seperti dalam hadis, qulil haq walau kana murrah, cakaplah yang benar walaupun ianya adalah pahit. Naam. Dan kebiasaannya kebenaran itu disembunyikan atau tidak dikatakan di hadapan orang-orang pembesar-pembesar yang biasanya ditakuti. Nah, jadi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak takut pada siapa. Sebab tu kita tengok para ulama zaman dahulu, yakni mereka akan menghantar surat-surat, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat hatta kepada para sultan, para pembesar, para penguasa-penguasa dan sebagainya, sebagai nasihat kepada mereka. Yakni mereka tak takut, tak kisah kena marah ke, kena tu ke, kena ni, walhasil apa yang mereka perlu lakukan, mereka lakukan, mereka jalankan, kerana mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal. Kemudian yang kedua, jangan sampai dimasuki hatinya fikiran tentang rezekinya, kerana telah ada yakin kuat tentang jaminan rezekinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya menjadi tentram ketika ketiadaan apa yang diperlukannya, seperti tentramnya hati pada ketika adanya, malah lebih tentram lagi. Allah dah berfirman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu pun makhluk yang berada di atas bumi ini kecuali telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit
telah ditetapkan rezeki kamu dan apa-apa yang telah dijanjikan buat kamu. Naam. Dan dalam hadis Nabi SAW dah sebutkan, sebelum sewaktu kita berada dalam perut ibu lagi, sewaktu kita setelah ditiupkan roh dalam tubuh badan, maka Allah Subhanahu Wa Taala dah tulis berapa banyak rezeki yang kita akan dapat sepanjang hidup kita. Maka dengan firman Allah, dengan hadis Nabi SAW yang benar dalam sabdaannya, wa ma yantiqu anil hawa, jadi kita yakin bahawa rezeki kita ni semua dah ditetapkan. Cumanya bila kita akan dapat, kita tak tahu, tapi pun dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari berapa banyak rezeki yang kita akan dapat, pada umur sekian-sekian berapa banyak rezeki yang kita akan dapat, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita benar-benar yakin atas janji Allah, atas firman Allah, atas sabda Nabi SAW, sama ada kita dapat apa yang kita nak ataupun kita tak dapat apa yang kita nak, dua-dua kita sama. Sebab apa? Sebab kita dah yakin yang kita dapat atau yang kita tak dapat itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat apa yang kita nak, kita tak dapat apa yang kita nak, dua-dua ketentuan Allah, dua-dua aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua adalah rezeki kita. Dapat pun rezeki, tak dapat pun rezeki daripada Allah. Bahkan sehingga hati ini menjadi tentram ketika ketiadaan apa yang diperlukannya, seperti tentramnya hati pada ketika adanya, malah lebih tentram lagi. Maksudnya bila tak dapat tu hati lebih tentram, tak ada risau sikit pun, tak ada nak fikir oh yang ni, ni sebab dia tak dia tak bagi, sebab yang ni dia tak betul dalam pembahagian faraid, yang ni sebab tu, sebab ini, tak ada. Mafi hadhil kalam. Walaupun nafsu nak cakap benda-benda macam tu, tapi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah tetapkan, khalas. Walaupun oh ni tak ada, khalas. Bila benda tu akan datang, dia akan datang. Bila dia belum time untuk datang, takkan dapat. Usahalah pergilah lawyer, pergi tu, pergi ni. Ya, ini membazir masa. Sebab apa? Sebab belum ditetapkan untuk kita dapat. Naam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau semua orang ada tawakal macam ni, takkan ada pergaduhan antara family. Kalau orang ada tawakal macam ni, takkan ada pergaduhan, takkan ada salah faham, takkan ada. La ilaha illallah. Naam. Yang ketiga, hendaklah hatinya tidak terlalu bimbang ketika di masa-masa adanya sangkaan takut, kerana mengetahui apa yang diselisihkan Tuhan tentu tidak akan menimpanya, dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan untuk dirinya tidak akan terselisih daripadanya. Kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang telah ditetapkan untuk kita, pasti kita akan dapat, tidak akan menyalahi kita, tak akan terselisih daripada kita. Dan apa yang tidak ditetapkan untuk kita, pasti tidak akan terkena kepada kita. Naam. Hatinya tidak terlalu bimbang ketika di masa-masa ada sangkaan takut, kerana mengetahui apa yang diselisihkan. Naam. Jadi dekat sini kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak takut kepada selain Allah, dan meyakini bahawa kalau Allah tetapkan akan kena, maka akan kena. Allah tetapkan tak kena, takkan kena. Sebagai contoh, COVID ataupun apa-apa penyakit. Maksudnya kita dah sebutkan tadi, kita tawakal kepada Allah, kita ikhtiar, kita ambil asbab, tapi sama ada akan kena atau tidak tu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hadis lain ataupun dalam hadis kursi lain disebutkan bahawa kalau anak Adam itu hanya takut kepada Allah, maka tidak akan ada apa-apa yang boleh memudaratkannya. Tapi bila dia takut selain Allah, ketakutannya itu yang akan memudaratkan dia. Bila dia takut selain Allah, ketakutan dia kepada selain Allah tu yang akan memudaratkannya. Contohnya, kadang-kadang kita takut COVID,
takutnya kita kepada COVID tu lebih memudaratkan kita daripada COVID tu itself. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khalas, kena COVID ke tak kena COVID ke, insya-Allah moga-moga Allah lindungilah. Tapi maksudnya tu, yang penting takut kepada Allah, wa ba'din bila kena atau tak kena, khalas kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu yang bagi penyakit dan yang sembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu. Tapi kadang-kadang kita takut sangat dengan satu benda, dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi daripada takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai khalas dah end of the world kalau positif atau dan sebagainya. Naam. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah mungkin kita pernah sebutkan tentang Safinah. Safinah ni adalah hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulillah. Satu hari dia dihantar oleh Rasulullah untuk pergi dalam satu expedition, naik sampan ataupun naik kapal, kemudian ombak kuat hentam kapal tu jadi hancur. Jadi semuanya pun bergantung kat kayu-kayu, sampailah land dekat salah satu pulau. Pulau tu ada banyak singa. Semua orang takut. Yang sahabat Nabi ni ataupun hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Safinah, dia pun pergi jumpa singa, dia pun pegang telinga singa tu, dia pun cakap, ya Abul Harith. Abul Harith ni nickname untuk singa dalam bahasa Arab. Aku ni adalah hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ni kapal kami karam, hancur, kami tak tahu nak jalan keluar. Jadi tunjukkan aku jalan keluar, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kamu. Jadi singa tu pun dengar cakap dia, tunjuk dia jalan sampai dia boleh keluar. Nak tunjukkan di sini cerita-cerita sahabat-sahabat ni bukan hanya nak tunjuk supernatural power yang diorang ada, tapi nak tunjuk akan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan mereka sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang nak dekat dengan Rasulullah, dan setiap orang nak berkhidmat kepada orang-orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila keyakinan kita kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah dan kepada Rasulullah kuat dan benar, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan dibantu oleh Allah melalui makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. La ilaha illallah. Naam. Jadi 3 tanda orang-orang yang benar tawakal. Kemudian disebutkan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tengah bagi talk, tiba-tiba seekor ular yang besar jatuh. Semua orang takut, mai taharrak. Syekh Abdul Qadir Jailani tak bergerak pun, continue dia punya talk macam biasa. Ular tu dah start belit dia, masuk daripada satu lengan. Kita tak bayar ular lipas ataupun apa-apalah, tikus ke lipas ke katak ke, semua kita takut. Yang ni tu yang tak mudarat pun kita takut, bayangkan yang mudarat. La ilaha illallah. Kadang polis jauh pun kita takut dah. Polis tak buat apa-apa pun tak nampak pun kita mungkin punya naam. La ilaha illallah. Hakadha keyakinan mereka dan adab mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, yakin dan tawakal mereka kepada Allah, dan yang kedua, adab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah seorang syekh ditanya ketika dia diletakkan di sarang ataupun di kandang singa untuk dimakan, namun singa itu tidak mengapa-apakannya, apa yang engkau fikirkan pada ketika engkau dilontarkan ke dalam kandang singa itu? Jawab syekh itu, dia hanya memikirkan tentang hukum hakam. Maksudnya, maaf cakap, air liur yang ada dalam mulut singa tu, dia tengah fikir adakah benda tu najis ataupun tak najis. Itu je yang dia fikir pada waktu itu, tak ada takut tentang singa wala syai'. Naam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dengan sifat tawakal dan sifat keberanian, yang mana tawakal ini juga ada mengait dengan keberanian. Dalam Islam, subhanallah, sifat berani ni ada terkait dengan banyak benda. Sifat berani ada terkait dengan tawakal, sifat berani terkait dengan bersifat pemurah, dermawan. Sifat tawakal, sifat berani terkait dengan menegakkan kebenaran dan sebagainya. Jadi dengan
adanya keberanian yang benar kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh tegakkan kebenaran, dia boleh bertawakal, dia boleh berderma tanpa takut kefakiran dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita dengan sifat keberanian tersebut. Amin, Allahumma amin. Fasal seterusnya perihal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Allah. Wahai saudaraku, hendaklah anda melazimkan diri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Maha Suci itu lebih dicintai olehmu dari yang selain dia. Malah sehingga tiada apa pun yang dicintai olehmu kecuali Allah semata-mata. Sebab adanya cinta itu dari siapa yang dicintai, sama ada dengan sebab adanya kesempurnaan padanya ataupun dengan sebab tercapainya pemberian daripadanya. Seandainya anda tergolong orang yang mencintai kerana sebab kesempurnaan, maka kesempurnaan, kecantikan dan kebesaran, semua sifat-sifat ini adalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang esa semata. Tiada siapa yang menyekutuinya sesuatu apapun dari yang tersebut. Apa yang terdapat pada muka setengah-setengah maujudat, iaitu apa yang diciptakan Tuhan itu dari maksud sempurna, dan mana yang terlihat dari yang serba indah dan cantik itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyempurnakannya dan mencantikkannya. Maha suci dia. Malah dialah yang menciptakannya dan membentuknya. Sekiranya dia tiada mengurniakan penciptaannya, nescaya semua itu tidak akan ada dan terlihat. Dan sekiranya dia tiada menyempurnakan pembentukannya, nescaya semua itu akan menjadi buruk dan dibenci mata memandang. Dan seandainya anda tergolong orang yang mencintai kerana sebab pemberian atau pengurniaan, maka tiada anda melihat suatu perbuatan baik, atau anda menyaksikan suatu budi atau kemuliaan, atau anda mendapati suatu kenikmatan kepada dirimu dan kepada sekalian makhluk, melainkan Allah lah yang mengurniakannya dengan kelebihan sifat-sifat kemurahannya dan pengurniaannya. Betapa banyak kebaikan yang sudah diberikannya kepadamu, dan betapa banyak nikmat yang telah dikurniakannya ke atasmu. Dialah Tuhanmu dan pemilikmu yang telah menciptakanmu, lalu memberimu petunjuk. Dialah Tuhan yang di tangannya matimu dan hidupmu. Dialah yang memberimu makan dan minum. Dialah juga yang memberi kecukupanmu dan pendidikanmu, serta memberimu tempat tinggal dan tempat perlindungan. Dia lihat perbuatan burukmu lalu ditutupinya, dan bila anda memohon keampunan daripadanya, maka dimaafkanmu. Dia melihat perbuatan baikmu lalu diberikan balasan yang lebih banyak. Anda mentaatinya dengan taufik daripadanya dan perbantuannya. Lalu dia pula yang mengangkat namamu di alam ghaib dan meletakkan penghormatan dan kecintaan orang di dalam hati. Kemudian anda menggunakan kenikmatannya untuk berbuat maksiat kepadanya, namun dia tiada memutuskan kebaikannya terhadapmu dengan adanya maksiat itu daripadamu. Bagaimana pula anda sampai tergamak untuk mencintai selain daripada Tuhan yang Maha Pengasih itu, padahal dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah? Ataupun bagaimana pula anda sampai hati hendak membuat maksiat terhadap Tuhan yang Maha Pengasih ini? La ilaha illallah. Naam, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad membuka mindar kita dan menyentuh hati kita, agar supaya kita dapat sedar, agar supaya kita dapat berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ini dengan sebenar-benar muamalah. Merasakan diri kita ini merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini tentang cinta. Disebutkan tentang cinta, dan cinta ni ada dua, terbahagi kepada dua. Satu, cinta yang semula jadi, dan satu, cinta yang perlu diusahakan. Ada cinta yang semula jadi, dan ada cinta yang perlu diusahakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah
sebutkan bahawa telah diletakkan kecintaan pasangan dan anak-anak, harta benda, binatang-binatang pengangkutan dan binatang-binatang ternakan di dalam hati manusia. Yang ini telah diletakkan secara semula jadi nafsu ataupun syahwat ataupun kecintaan dalam hati manusia ini terhadap pasangan, terhadap anak-anak, terhadap harta benda daripada emas dan perak ataupun daripada binatang tunggangan, binatang ternakan dan sebagainya, dan juga kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu hanyalah perhiasan dunia. Tapi benda itu dah by default kita incline towards benda tu. Tapi ada benda yang perlu kita usahakan, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada umat kamu, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada umat kamu, kalau ibu dan ayah kamu, anak-anak kamu, pasangan kamu, ashiratukum, ahli keluarga kamu, harta benda kamu, perniagaan yang kamu takut rugi, rumah-rumah yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun tunggu azab daripada Allah, waliyadzubillahi tabaraka taala. Maksudnya apa? Satu, dah diletakkan dalam hati kita ni kecintaan semula jadi terhadap benda-benda yang dah sebutkan tadi. Akan tetapi Allah mengatakan pula kita perlu untuk usahakan agar supaya cinta kepada Allah dan Rasul itu melebihi daripada cinta yang telah diletakkan semula jadi dalam diri kita. Jadi kita benda yang berlawanan lah. Satu ni dah memang semula jadi kita suka, yang lagi satu Allah dan Rasul, benda yang perlu kita usahakan. Dan nak nampak cinta kita kepada Allah dan Rasul macam mana, bukan hanya dengan cakap oh aku cinta Allah, aku cinta Rasul, tapi akan nampak kecintaan kita kepada Allah dan Rasul melebihi dari segala sesuatu bila datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila datang perintah daripada Allah untuk kita mendahului mendahului Allah dan Rasul daripada ahli keluarga dan anak-anak, maka kita akan tinggalkan ahli keluarga dan anak-anak dan kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam, bila dah lama dia tak dapat anak, dia berkahwin dengan Siti Sarah, kemudian dia dapat anak Nabi Ismail alaihi salam. Datang perintah daripada Allah, baru je dapat anak Nabi Ismail, datang perintah daripada Allah untuk tinggalkan Siti Sarah dan Nabi Ismail dekat tempat yang tak ada asbab kehidupan, iaitu di kota Makkah. Maka diperintah dibawa Siti Sarah dengan Nabi Ismail pergi ke Makkah. Kemudian bila nak tinggalkan, Siti Sarah tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah ini kehendak kamu ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim kata kehendak Allah. Siti Sarah mengatakan, khalas, kalau macam tu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengiya-iyakan kami, iaitu tidak akan menyia-nyiakan kami, membiarkan kami tanpa keperluan. Sedangkan kita tahu Nabi Ismail pada waktu itu masih menyusu, dan seorang wanita susah tanpa ada bantuan suami, susah nak cari asbab kehidupan dan sebagainya, khususnya di zaman dahulu. Tapi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada ahli keluarga dan anak-anak, maka ditinggalkan. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul, kesungguhan mereka untuk menyebarkan agama Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup untuk membiarkan isteri dan anak-anak mereka itu isteri dijadikan isteri yang tidak bersuami, panggil apa? Janda. Naam, dijadikan isterinya janda dan dijadikan anak-anaknya yatim. Sebab apa? Sebab nak sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka mengutamakan
apa yang di sisi Allah lebih daripada kesayangan mereka terhadap anak dan ahli keluarga. Yang ini sanggup tinggalkan. Bahkan orang-orang dulu kalau nak pergi haji, basically tak sure whether akan balik ataupun tidak. Tapi sebab apa? Sebab nak taat perintah Allah, nak tunaikan kefarduan yang telah menjadi wajib ke atas mereka, maka mereka sanggup tinggalkan anak, tinggalkan isteri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini menunjukkan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasul melebihi daripada selainnya. Wahakadha. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dah tinggal Siti Sarah dengan Nabi Ismail. Setelah beberapa lama datang balik ziarah ke kota Makkah. Masa tu Nabi Ismail dah syabab, dah remaja. Lepas tu baru je sampai, diperintahkan pula untuk disembelih. Datang lagi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mimpi kali pertama, mimpi kali hari kedua, mimpi hari ketiga, terus dibagi tahu dekat anak dia. Maka Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, wahai ayahku, sesungguhnya kamu akan mendapati aku daripada orang-orang yang bersabar. Maka dijalankan perintah Allah. Bukan satu perkara yang mudah, subhanallah. Ajib. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita nak buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan perbuatan. Hatta kita mulakan sikit-sikit, kadang-kadang hatta dengan perihal salat, yakni kalau kita dapat utamakan salat di awal waktu dan sebagainya melebihi dari segalanya, itu first step untuk kita nak tunjukkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita penat-penat ataupun kita bersusah payah berusaha mencari rezeki yang halal dan sebagainya, bila tiba nisab, tiba haul untuk mengeluarkan zakat, kita tanpa fikir panjang, kita keluarkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita keluarkan daripada yang zakat. Dan kalau boleh kita keluarkan dengan hati yang gembira. Kerana apa? Kerana kita nak melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini bermakna kita tak boleh cinta pasangan, tak boleh cinta anak-anak, tak boleh cinta ibu dan ayah? Tak ada masalah, boleh cintai mereka, cumanya yang tak boleh mencintai mereka lebih daripada Allah dan Rasul. Sebab tu hatta untuk parents yang belum masuk Islam boleh ditaati, boleh dikhidmat dan sebagainya, selagi mana mereka tak perintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mereka suruh perintahkan anak-anak untuk bermaksiat, maka di situ khalas, Allah lebih utama untuk ditaati. Nah, walaupun mereka menjadi asbab kita berada di atas muka bumi ini, akan tetapi yang menciptakan kita dan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ibu dan ayah yang berikan rezeki dan sebagainya? Naam, tapi yang berikan rezeki kepada kita dan Allah juga, dan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Dekat sini disebutkan, seandainya anda tergolong orang yang mencintai kerana sebab kesempurnaan, maka kesempurnaan, kecantikan dan kebesaran, semua sifat-sifat ini adalah bagi Allah yang esa semata, tiada siapa yang menyekutuinya sesuatu apapun dari yang tersebut. Nah, dekat sini disebutkan bahawa sebab kecintaan tu ada dua. Sebab kecintaan ada dua. Satu, sebab kesempurnaan. Maka tak ada zat yang maha sempurna, maha cantik, maha bijaksana, maha indah, maha agung, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada makhluk tak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang paling agung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan dua perkara, disebabkan kesempurnaan, keindahan tersebut, maka selayaknya untuk kita suka kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul lebih dari segalanya. Sebab dekat dunia ni kebiasaan ni kita akan suka satu orang tu sama ada sebab mungkin dia pandai, mungkin dia mahir sesuatu perkara, ataupun dia hebat satu perkara, ataupun disebabkan kita dapat nikmat daripada dia. Maka tak ada yang lebih sempurna daripada Allah, dan daripada makhluk
yang diciptakan oleh Allah, tak ada yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita benar-benar kenal akan kesempurnaan Allah dan mengetahui akan kesempurnaan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah, maka kita tak akan cinta selain daripada mereka berdua lebih daripada Allah dan Rasul. Disebutkan di sini, malah dialah yang menciptakannya dan membentukkannya. Sekiranya dia tiada mengurniakan penciptaannya, nescaya semua itu tidak akan ada dan terlihat. Dan sekiranya dia tiada menyempurnakan pembentukannya, nescaya semua itu akan menjadi buruk dan dibenci mata memandang. Seandainya anda tergolong orang yang mencintai kerana sebab pemberian atau pengurniaan. Ini kita sebutkan juga, yakni Allah yang memberikan semua nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tak ada satu nikmat yang datang yang kita dapat melainkan daripada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin kira setiap daripada nikmat Allah, setiap nikmat yang datang daripada Allah, kita tak akan mampu untuk mengira. Maka daripada sini kita tahu, semakin banyak kita memikirkan, ingatkan diri kita tentang nikmat-nikmat, maka kita akan semakin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imagine, daripada kita kecil sampai sekarang ni, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak perkara yang Allah dah aturkan dan dah permudahkan untuk kita, sehingga sampai sekarang ni banyak perkara yang kita buat semuanya autopilot. Yang kita kena uruskan sikit, yang diuruskan oleh Allah banyak. Dan bila kita tengok, ini bila nak sebutkan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, nikmat kita, nikmat family, nikmat itu dan ini, tak ada. Dan sebahagian daripada nikmat kita mampu untuk nak usahakan, seperti rezeki dan sebagainya. Setengah daripada nikmat kita tak usahalah banyak mana pun sepanjang hidup kita tak akan dapat. Nikmat oksigen je tak mampu nak balas. Nikmat heart kita ni, dapat pump blood ke seluruh badan, yang kita tak mampu untuk nak kawal. Walhasil, bila kita memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak kita fikirkan, semakin banyak kita akan mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga nikmat yang diberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad pun banyak. Mungkin kita rasa kita dapat daripada ibu dan ayah kita macam-macam benda, akan tetapi yang kita dapat daripada Rasulullah lebih banyak dan lebih bernilai dan lebih kekal. Wahakadha. Dan disebabkan itu, Imam Haddad mengatakan, dengan atas dua sebab ini akan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah Tuanmu dan pemilikmu dan telah menciptakanmu, lalu memberimu petunjuk. Hidayah je dah cukup mahal. Dapat hidayah saja satu benda yang sangat mahal. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Dialah juga yang memberikan kecukupan dan pendidikanmu, serta memberimu tempat tinggal dan tempat perlindungan. La ilaha illallah. Berapa banyak kadang-kadang kita fikir cukup tak cukup, kerja cukup tak cukup, tapi tak pernah tak cukup. Ada je datang daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan pendidikan, Allah maha melihat akan keburukan kita, tapi Allah tutup. Kita nak tutup aib diri kita sendiri pun kadang-kadang susah. Mulut tu terlepas nak cakap benda-benda yang tak perlu nak cakap, yang menunjukkan keburukan kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa menutup akan keaiban kita. La ilaha illallah. Dan kalau Allah tak tutup keaiban kita, tak ada orang nak dekat dengan kita, tak ada orang yang nak bersalaman dengan kita, tak ada orang yang nak kawan dengan kita, bahkan tak ada orang yang mungkin nak mengaku kita sebagai family ataupun kawan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tutup. Dan bila kita mohon maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa ready untuk memaafkan, selagi mana kita bersungguh-sungguh dalam meminta maaf dan memenuhi daripada syarat-syarat tersebut. Bila Allah melihat perkara baik yang kita lakukan, Allah balas dengan lebih banyak. Liyajziyal ladzina bi ahsani ma amilu. yakni Allah bila kita lakukan satu amalan, dia balas dengan yang terbaik daripada apa yang kita lakukan.
Kita dapat taat perintah Allah dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan izin dan bantuan daripada Allah. Tanpa izin dan bantuan daripada Allah, kita tak mampu untuk nak taat Allah. Kita tak mampu untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat nama kita di alam ghaib. Diletakkan kecintaan dan penghormatan di dalam hati orang lain supaya orang hormat dan cinta kita. Perkara yang kita tak mampu nak buat, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbuat maksiat kepada Allah, Allah tak putuskan kebaikan, Allah tak putuskan nikmatnya. La ilaha illallah. Kita datang lambat office 1 hari, 2 kali, 3 kali kena warning letter, badan kena mungkin tolak gaji 1 hari dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tak pernah kurangkan. Allah Subhanahu wa taala tak pernah kurangkan. Kita lambat solat, kita lambat istighfar, kita lambat bertaubat, rezekinya ada. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad mengatakan, pokok mahabbah, ketahuilah bahawa asal mahabbah, yakni kecintaan itu ialah ma'rifah, yakni pengetahuan, dan buahnya adalah musyahadah, yakni penyaksian. Dan serendah-rendah darjatnya hendaklah kecintaan Allah yang menguasai hatimu. Tanda kebenarannya kecintaan itu bahawa jika anda diajak oleh seorang teman yang paling anda sayang kepadanya untuk membuat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala seperti maksiat atau meninggalkan sesuatu taat, nescaya anda akan menolaknya dan tidak akan mengikutinya. Dan setinggi-tinggi darjat kecintaan, hendaklah tiada tempat lagi buat cinta di dalam hatimu selain kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sikap seperti ini tentulah sukar ditemui. Kekalnya sikap seperti pada diri manusia adalah lebih sukar lagi. Apabila sikap itu kekal pada sesuatu diri, maka akan lenyaplah sifat kemanusiaan sama sekali pada diri itu. Dan daripada keadaan inilah timbulnya istighraq dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ada lagi perasaan wujud kejadian makhluk dan ahlinya dalam apa hal sekalipun. La ilaha illallah. Ni dah kalam tinggi. Ya, ini bila seorang itu tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia dah tak lihat kewujudan diri dia, dah jadi fana, maksudnya dia hancur, hilang dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu, dah tak rasa yang dirinya wujud, dah tak rasa dirinya wujud. Dan dia ada beberapa stages yang disebutkan oleh ulama tasawuf. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke level-level tu, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya ini mereka tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dah tak rasa ada keperluan untuk bermuamalah dengan makhluk-makhluk lain, walaupun mereka masih lagi bermuamalah dengan makhluk-makhluk lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi fikiran mereka itu khalas dah. Tapi nak sampai ke situ perlu untuk diusahakan level-level zikir lah yang kita sebutkan. Mula zikir zikir dengan lidah, kemudian zikir dengan hati, zikir dengan lidah dan hati, sampai dalam hati itu lebih kuat zikirnya daripada lidah. Ataupun sebelum lidah menyebut sesuatu, makna-makna yang akan disebutkan itu dah hadir dalam hati sebelum berzikir. Dan lepas level-level tu barulah akan sampai kepada kita tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nak cakap senang, tapi nak sampai ke level tu satu hal lagi. La ilaha illallah. Yang tidak akan ada lagi perasaan wujud kejadian makhluk dan ahlinya dalam apa hal sekalipun. Sebab tu kita pernah sebutkan bahawa Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah mengatakan pada umur yang muda, umur 17 tahun, beliau telah mengatakan, aku tak melihat kepada sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelum, sewaktu dan selepas. Yakni tak ada perkara yang berlaku kecuali dia menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat kepada sesuatu melainkan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Naam, kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahawa kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sekalian para nabi Allah, para malaikatnya serta para hambanya yang salihin dan segala yang boleh membantu kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, semua itu termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Cintalah Allah lantaran dia telah mencurahkan macam-macam nikmatnya kepadamu, dan cintalah aku dengan sebab kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah ahli baitku, yakni ahli keluargaku, sebab kecintaanmu terhadap diriku. Dalam sebuah hadis kursi yang lain berbunyi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajiblah atasku mencintai orang-orang yang saling mencintai kerana aku, orang-orang yang saling duduk dalam majlis kerana aku, orang-orang yang saling berziarah kerana aku, dan orang-orang yang saling membantu kerana aku. Dan buat kecintaan yang hakiki itu ada tanda-tandanya, dan yang termulia dan tertinggi di antaranya ialah kesempurnaan dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkataannya, perbuatannya dan kelakuannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Sesuai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlakunya pengikutan terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak, banyaklah, dan jika sedikit, sedikit pula. Dan Allah tempat kita bergantung terhadap apa yang kita katakan ini. Nah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu cinta kepada Rasulullah, dan tanda kita cinta kepada Rasulullah adalah kita mengikuti setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada rasul-rasul yang lain, cinta kepada nabi-nabi yang lain, para malaikat, bahkan mencintai seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbal khaliq ahabba sun'atah. Barang siapa yang mencintai sang pencipta, maka dia akan mencintai setiap yang diciptainya oleh sang pencipta. Naam. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cintailah Allah atas nikmat, kerana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah aku kerana cinta kepada Allah, dan cintailah ahli keluargaku kerana kamu mencintai aku. Naam, jadi kita cinta ahli keluarga Rasulullah kerana cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah kerana cinta kepada Allah, cinta kepada Allah kerana nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salah satu asbab untuk mendapat kecintaan daripada Allah juga adalah cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Duduk satu dengan yang lain kerana Allah Subhanahu wa taala, ziarah satu dengan yang lain kerana Allah, dan bantu-membantu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita duduk hadir majlis, pastikan empat-empat ni hadir bersama kita juga. Bahkan dalam setiap majlis ilmu, majlis zikir, kalau boleh, bahkan kalau kita pergi masjid pun, jangan lupa untuk hadirkan niat-niat ni. Datang berkumpul agar supaya lebih kuat kasih sayang satu dengan yang lain. Sebab kecintaan datang bila salah satu asbab kecintaan adalah dengan sering berjumpa. Dengan sering berjumpa. Jadi bila kita berjumpa tu untuk nak tambahkan lagi kecintaan satu dengan yang lain, duduk dengan satu dengan yang lain, lebih kurang sama. Wal mutazawir, kita datang masjid ataupun datang majlis, niat ziarah. Bahkan kita niat ziarah setiap orang yang ada dalam majlis tersebut. Yang kita mampu untuk salam, yang mampu untuk kita mungkin bercakap, kita bercakap, tanya khabar,
yang tak mampu tapi kita niat. Kalau ada 100 orang lah yang kita ziarah. Walaupun kita tak dapat nak ziarah, tapi kita niat untuk nak ziarah mereka. Kalau 1000 orang lah. Naam. Wal mutabadilin, dan kita yang ini menginfakkan, tak perlu duit, kita infakkan waktu kita duduk bersama mereka, kita infakkan mungkin apa-apa yang kita boleh tolong dan sebagainya. Mungkin ilmu, mungkin kita khidmat, mungkin itu, mungkin ini, apa-apa yang kita boleh lakukan. Walhasil, setiap kita hadir majlis, jangan lupa untuk niat perkara-perkara ini sehingga kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tertinggi sekali adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan mengikuti perkataan, perbuatan dan kelakuannya Rasulullah, kita akan mendapat kecintaan daripada Allah dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Semakin banyak kita ikut sunnah Rasulullah, semakin banyak kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah yang zahir, sunnah Rasulullah yang batin. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bacaan doa, daripada adab, daripada gerak-geri, daripada pemakaian, daripada pemakanan, daripada amal ibadah yang dilakukan. Banyak benda yang boleh kita amalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada amalan-amalan hati, yang ini kita melakukan setiap perkara itu kerana untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, kerana mencintai Rasulullah. Maka mengikut kadar niat-niat tersebut, maka akan dibesarkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nak didik akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia kerana nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak didik akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak ataupun kepada anak murid dan sebagainya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kita dengan kecintaan. Imam Haddad menyebutkan, ala yallah bizarrah min mahabbatillah. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan satu zarrah je, satu atom dengan kecintaan kepada Allah, yafna biha an kulli ma siwallah, yang mana kalau kita dapat satu zarrah je kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tak akan nampak selain daripada Allah. Satu zarrah. Jadi satu orang diminta, minta, lama-lama diberikan kecintaan tersebut kepada dia. Apa jadi kepada dia? Terus jadi macam gila lah, lebih kurang. Maksudnya dapat kecintaan yang luar biasa sampai jadi. Lepas tu dikatakan kepada dia, satu zarrah yang kamu minta tu telah dibahagikan kepada, kalau tak silap, 12,000 orang lain yang minta. Yang ini satu zarrah kecil dibahagikan lagi kepada 12,000 orang yang minta. Dan keadaan jadi macam tu. Maksudnya kecintaan kepada Allah kalau benar-benar masuk dalam hati, khalas kita akan, bukanlah nak kata kegilaan yang tak baik, tapi maksudnya akan melupakan kita kepada segala sesuatu. Ala yallah bidzarrah min mahabbatillah yafna biha an kulli ma siwallah. Sebab tu kita dengar kadang orang sifat fana, sifat baqa dan sebagainya, yang ini mula hilang daripada sifat sendiri, kemudian baqa, hidup dengan kecintaan Allah ataupun sifat maha kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tapi yang mendapat kelembutan dalam mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang orang yang banyak la ilaha illallah nak sejukkan balik dengan Muhammad Rasulullah, disejukkan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu kita yang bermanfaat sehingga kita dapat kenal Allah dan dapat kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, yang mana membuahkan cinta dan membuahkan pengikutan dan penauladanan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.